Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdamil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih Allah, sekali lagi kita dipertemukan dalam rumahnya ini setelah kita selesai mengerjakan fardu maghrib, menunggu isyak dengan pengajian ilmu yang mana malam ini kita mensyarahkan kitab Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya? Pada siri yang lepas kita telah membincangkan tajuk menjelang sakaratul maut tiba, dan masih lagi membincangkan tajuk yang sama pada muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya ada orang yang boleh menyelamatkan diri dari kematian, tentulah Nabi Muhammad SAW akan lebih dahulu selamat daripadanya. Kalau ada orang yang boleh lari daripada mati, tentulah Nabi SAW. Orang lain tak bolehlah, kan? Sebab Nabi SAW kekasih Allah, tentulah dia yang selamat. Tapi Nabi SAW tetap wafat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au kutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falai yadurullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu jadi berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surah Ali Imran ayat 144. Ini satu kenyataan bahawa Rasulullah ini adalah manusia seperti kita. Dan dia juga akan wafat dan telah pun wafat. Dan sekiranya Rasulullah wafat ataupun dibunuh, apakah kamu ingin pulang, yakni kembali murtad? Ini teguran Allah kepada orang mukmin, yang mana ketika itu yang terlalu kasih kepada Nabi SAW. Barang siapa yang murtad, yang berpaling ke belakang, kembali ke agamanya, maka dia sikit pun tak mudaratkan Allah. Allah sikit pun tak terjejas. Ini juga kenyataan pada kita. Kalau siapa yang nak buat maksiat, yang tak taat pada Allah, yang tak nak ikut apa yang Allah suruh dan buat apa yang Allah larang, buatlah. Allah sikit pun tak terjejas. Tak rugi pun Allah Ta'ala. Ya? Dan Allah akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Orang bersyukur ni, Allah Ta'ala akan bagi dia balasan yang setimpal dengan apa yang dia syukurkan. Rasulullah SAW juga wafat sebagaimana orang lain. Baginda merasakan kematian dan bergelut dengan sakaratul maut sebagaimana orang lain juga merasakannya. Diriku sebagai tebusan kepada kuburmu, di dalamnya terdapat ketenangan dan ketenteraman. Jadi kematian juga menimpa Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat disebut bahawa pada saat Rasulullah SAW menjalani ataupun sedang menghadapi sakaratul maut, baginda mengambil kain bajunya lalu menutup wajahnya, sedang peluhnya bercucur membasahi sekujur tubuhnya. Ketika dalam sakit, Nabi SAW tak tahan sangat.
ambil kain, kemudian tutup lap badan dia. Kerana sakit yang teramat, basah badan dia, berpeluh. Ketika itulah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, peluh apa yang keluar daripada badan kau ni? Peluh apa yang keluar daripada badan ni? Sungguh luar biasa wanginya. Lalu Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya orang beriman itu mati dan peluhnya itu mati dalam keadaan peluh, ataupun mukanya berpeluh ketika menjelang sakaratul maut. Itu tanda husnul khotimah, wajah yang berpeluh. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan, Allahumma inni ala sakaratil maut, Allahumma hawin ala sakaratil maut, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut yang aku hadapi ini. La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian pasti mengalami sakarat. Nabi, tuan-tuan, ya, bukan setara dengan kita, tapi merasai peritnya sakaratul maut. Sampai Nabi minta pada malaikat maut, tak boleh slow lagi ke? Pedih ni. Tapi malaikat maut kata, ya Rasulullah, ini yang paling ringan sekali. Tak ada orang yang paling ringan sakaratul maut dia membanding engkau sebelum ini ataupun selepas ini. Ini yang paling ringan. Itu pun Nabi tak tahan. Kekasih Allah, ya, kita jauh lagi, kan? Jauh nilai kita dengan Nabi SAW. Macam mana kita boleh berani nak menghadapi sakaratul maut sekiranya tidak ada apa-apa persiapan diri kita. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, la'anallahu liyahud wan nasara attakhazu kubura anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani kerana mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Riwayat Bukhari dan Muslim. Orang Yahudi Nasrani, dia jadikan kubur-kubur Nabi itu sebagai tempat ibadah mereka. Itu peringatan pada Nabi sallallahu pada kita, ya, tidak menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, kubur sebagai tempat masjid ataupun tempat kita mendirikan solat 5 waktu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ketika Rasulullah sakit ni, Aisyah radhiyallahu anha di sisinya membacakan ruqyah. Dalam riwayat menyebut Aisyah radhiyallahu anha membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini ayat ruqyah. Pada orang sakit kita bacakan 2 ayat ini, 2 surah ini pun dah memadai. Kemudian dalam keadaan sakit itu Nabi SAW pun menyebut Ar-Rafiqul A'la. Katanya yang aku harap ketika ini ialah Ar-Rafiqul A'la. Kenapa Nabi cakap begitu? Dalam riwayat menyebut ketika malaikat maut datang meminta izin pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini adalah hari yang ditetapkan oleh Allah. Allah Ta'ala memberi pilihan kepada engkau, sekiranya engkau ingin diambil nyawanya sekarang, bertemu dengan Allah Ta'ala sekarang, maka aku akan jalankan tugasku. Sekiranya engkau ingin menangguhkan kematian, maka Allah Ta'ala beri masa lagi. Mana lagi kamu nak pilih? Ar-Rafiqul A'la. Kata Nabi SAW, yang aku harap sekarang ini ialah Ar-Rafiqul A'la, yang tertinggi, yang teratas. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Makna kata bahawa Nabi memilih kepada kematian. Sudah rindu kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ya, umur Nabi wafat kalau ikutkan banyak riwayat menyebut lebih kurang 62 tahun 10 bulan ataupun 63 tahun. 63 tahun tu umur yang Nabi kata umatku tak panjang umur. 60-70 tahun je. Kan? Umat terdahulu panjang. Ya. Kalau tengok Nabi Nuh AS beratus tahun umur dia. Nabi Adam AS 1000 tahun. Banyak lagi nabi-nabi lain yang beratus tahun. Bahkan Nabi Musa AS pun panjang umur dia sehingga ketika dia nak mati pun dia boleh bergaduh dengan malaikat maut. Tuan-tuan bayangkan, gangster besar, kita rasa kita gangster. Nabi Musa AS lagi gangster. Bukan nak menghina kedudukan dia, tidak. Nak menunjukkan bahawa kalau kita rasa kita hebat, kuat, Nabi Musa AS, Nabi Allah ni lagi kuat. Malaikat maut datang perkenalkan diri. Siapa engkau? Kata dia. Aku malaikat maut. Datang sini nak mengambil nyawamu, wahai Musa. Terus tumbuk muka malaikat maut. Dia shoot tepat terpelanting mata Nabi malaikat maut.
Ni riwayat sahih ni tuan-tuan. Tercabut keluar mata dia. Terkejut melihat peristiwa tu kan. Malaikat maut kata, aku tak pernah lagi lah selama hidup ni kena shoot macam tu. Mengadu pada Allah Ta'ala, ya Rabb, engkau menghantar aku untuk mengambil nyawa seorang manusia yang tak nak mati. Lalu dia pula menumbuk mata aku sehingga tercabut keluar. Lalu Allah Ta'ala pun kembalikan penglihatan malaikat maut. Dan Allah perintahkan malaikat maut pergi jumpa Nabi Musa balik. Pergi jumpa Musa, minta izin. Kalau dia nak panjang umur lagi, bagi dia masa. Begitulah dia pun turun balik berjumpa dengan Nabi Musa AS, perkenalkan diri sekali lagi. Takutlah dia nak perkenalkan diri sekali lagi kan. Asalkan nak kenalkan diri dia pun kata, tunggu dulu, Allah Ta'ala bagi kamu pilihan. Kalau engkau waktu engkau hari ini sudah tiba, sekiranya engkau memilih untuk mati, maka aku akan mengambil nyawa kau sekarang. Ini adalah perintah Allah. Namun Allah bagi pilihan, sekiranya engkau ingin umur panjang lagi, maka mintalah seberapa lama yang kau nak. Maka Nabi Musa pun berkata, kalau aku minta masa panjang, andai kata 1000 tahun lagi, maka setelah 1000 tahun apa yang berlaku pada diri aku? Lepas 1000 tahun apa jadi? Lalu malaikat maut kata, selepas 1000 tahun aku akan datang balik untuk ambil nyawa kau. Maka tetap mati juga kan. Lalu Nabi Musa kata, apa bezanya daripada sekarang dengan 1000 tahun akan datang? Aku tetap akan mati. Maka Nabi Musa AS pun reda dan memilih untuk mati ketika itu. Nampak? Ya? Boleh membuat pilihan. Nabi Musa AS, dia seorang Nabi yang boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Kalamullah. Dia boleh cakap direct pada Allah, Allah jawab direct pada dia. Pernah satu ketika, ni cerita lain lah ni, nak berkait dengan Nabi Musa AS. Pernah satu ketika, Nabi Musa AS ni dia pernah terdetik rasa macam bangga. Bangga sebab apa? Dalam banyak-banyak Nabi, aku boleh cakap direct dengan Allah Ta'ala. Nabi lain tak ada, aku diberi kelebihan. Ya. Lalu Allah Ta'ala mendengar isi hati Nabi Musa AS dan berkata pada dia, wahai Musa, apa yang kau nak bangga sangat dapat bercakap terus dengan aku? Sedangkan walaupun kau dapat bercakap terus dengan aku sekarang ni, engkau dan aku ada 10,000 hijab. 10,000 hijab menghalang. Sedangkan ada satu zaman nanti, di mana zaman itu umat-umatnya ditakbir oleh seorang Nabi, yang mana tidak ada, sekiranya dia berdiri waktu malam memohon kepadaku, meminta kepadaku apa sahaja, maka ketika itu 10,000 hijab antara aku dengan dia akan terbuka. Aku dengan dia sangat dekat ketika itu. Siapakah umat itu? Lalu Allah Ta'ala menjawab, itu adalah umat akhir zaman. Maka pilihlah aku untuk menjadi Nabi kepada umat akhir zaman tu. Kata Nabi Musa AS, tidak wahai Musa, sesungguhnya telah ada Nabi yang telah kupilih, iaitulah Muhammad SAW. Kalau begitu aku nak jadi umatnya. Nabi Musa nak jadi umat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Memikirkan doanya kepada Allah Ta'ala tidak ada hijab. Lalu Allah kata bahawa itulah umat akhir zaman yang Allah pilih, yang mana nabinya adalah nabi yang paling baik, yang terbaik, dan itulah umat yang paling terbaik, khairul ummah. Kitalah tuan-tuan yang disebut oleh Allah Ta'ala, dan kita dicemburui oleh Nabi Allah Musa AS. Tapi kita jarang menggunakan kesempatan ada. Allah bagi kita peluang, kita minta pada Allah, Allah akan bagi. Ya, kalau orang dahulu kena korban baru Allah Ta'ala akan bagi. Kita tak payah korban apa pun, minta saja Allah bagi. Tapi kita jarang nak meminta. Kalau minta pun minta yang sekadar, kadang-kadang kita pun tak faham apa doa, apa benda orang baca. Kita membaca dalam kitab, apa yang aku minta, entah kan. Dalam kitab tahlil tu ada tulis kan, baca je lah kan. Sebab apa? Kita malulah kalau baca doa dalam bahasa Melayu, segan kan. Kalau seseorang tak apa, tapi kalau jadi imam segan kita kan. Jadi benda macam tu mungkin kita boleh jadikan sebagai satu kebiasaan. Ya, orang akan lebih tersentuh dan mudah-mudahan lebih diterima oleh Allah Ta'ala. Tak ada masalah kalau kita nak baca bahasa Arab pun,
Tapi kita cuba selang-seli supaya orang pun faham, oh begini doa yang selama ni aminkan. Ya. Baik. Lalu maksud Rafiqul A'la adalah kehidupan abadi dan kenikmatan yang abadi. Rasulullah SAW sudah bosan dengan dunia ni, jenuh dengan pelbagai selok-beloknya, oleh demikian baginda lebih menginginkan kematian. Hal ini berdasarkan kepada keumuman firman Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasai mati. Itulah kematian Nabi SAW. Ketika mana Rasulullah SAW wafat, orang yang paling tak dapat nak menerima hakikat itu ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia pun mencabar penduduk Madinah yang mengatakan bahawa Rasulullah wafat, maka dia akan bunuh. Dan ketika itu Abu Bakar datang memeriksa keadaan Rasulullah, dan setelah confirm Rasulullah wafat, dia pun keluar berjumpa Sayyidina Umar. Abu Bakar sahaja yang boleh tenangkan Sayyidina Umar ketika itu. Lalu dia pun membacakanlah ayat yang kita bacakan tadi. Muhammad itu hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apabila dia wafat atau dibunuh, adakah kamu akan kembali murtad? Membaca ayat itu daripada surah Al-Imran ayat 144, barulah Sayyidina Umar reda dan menerima hakikat bahawa junjungan besarnya Nabi Muhammad SAW telah pun wafat. Allahu Akbar. Itu kisah Rasulullah SAW. Masuk kepada kisah kematian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama. Menjelang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, puterinya Aisyah menghampirinya dan duduk-duduk di sebelah kepala ayahnya sambil menangis. Dia berkata, wahai ayah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Demi umurmu, kaya tidak bermanfaat kepada seseorang jika suatu ketika nafasnya telah menyesak di dalam dada. Kekayaan harta benda kita sikit pun tak bermanfaat ketika nyawa dah sampai ke hujung tenggorok kita ni. Siapa lagi yang boleh membantu kita? Syair ini ditujukan kepada Hatim At-Ta'i, di mana kedermawanan dan kebaikan hatinya sudah tidak berguna lagi, memandangkan dia tidak persiapkan diri untuk menghadapi kematian sepanjang hidupnya. Seorang yang dermawan dan baik hati, maka dia tidak persiapkan dirinya untuk akhirat, maka rugilah baginya. Ya, ada orang yang kadang-kadang dia lupa. Dia kata, walaupun saya tak solat, saya banyak sedekah, saya banyak sumbang kat masjid, saya banyak sumbang kepada anak yatim. Lain, tuan-tuan. Ya, kita ibadah kepada Allah Ta'ala itu yang paling fardu ialah solat. Ada orang yang dia anggap mudah, dia fikir dengan amalan lain boleh tebus dosa solatnya yang ditinggalkan, sedangkan itu adalah perkara yang fardu pada dia. Oleh sebab itu, anaknya yang bernama Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayahku sentiasa menjamu tetamu makan, selalu bantu orang ramai dan selalu tolong orang susah. Adakah semua itu memberi manfaat di sisi Allah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak, sebab ayahmu melakukan semua itu bukan kerana Allah, dan dia hanya memperolehi balasan di alam dunia sahaja. Maknanya kata, apa yang dia buat itu bukan kerana Allah, tapi kerana manusia, kerana nakkan pujian, nakkan orang bercerita tentang kebaikan dia. Tuan-tuan, dalam hal kebaikan ini tak jadi masalah untuk kita zahirkan kebaikan kita. Kita nak bersedekah, kan, sedekah kemudian tunjuk pada orang, silakan, tak ada masalah. Kita nak buat ibadah, tunjuk pada orang, silakan. Kita nak bertasbih, nampak tasbih kat tangan orang, nampak kita tasbih, tak ada masalah, silakan. Ya, terutamanya dengan zaman fitnah sekarang ni. Ini zaman fitnah sekarang ni, agama kembali menjadi asing. Asing tu maksud apa? Asing ni maknanya kita sembunyi-sembunyi. Dulu ketika Rasulullah SAW menjadi Rasul, ya, macam mana cara Nabi nak menyebarkan dakwah? Sembunyi-sembunyi, berdakwah di rumah Al-Arqam, di rumah sahabat-sahabat, di mana kata orang tertentu je dalam kalangan hamba, dalam kalangan orang miskin je menjadi pengikut Nabi mula-mula. Tapi bila ramai dah mula mengikut Rasulullah SAW, dan ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengisytiharkan dia telah masuk Islam, barulah dakwah itu secara terang-terangan. Maka Nabi pernah sebut, Islam ini datang dalam keadaan dagang. Dagang tu apa? Asing.
sendirian ataupun secara menyuruh-menyuruh, menyembunyi-menyembunyi, dan akan kembali kepada asing balik. Kita tengoklah suasana sekarang ni. Kita tengok zaman fitnah hari ni, sesiapa pun akan mudah tertipu, terpedaya dan sebagainya dengan dunia dan sebagainya. Jadi dalam hal kita tahu banyaknya orang menzahirkan kemaksiatan, banyaknya orang menzahirkan kejahilan, kejahatan dan sebagainya, kita yang melakukan kebaikan ini juga merupakan satu dakwah bila kita zahirkan kebaikan kita. Zahirkanlah supaya orang ikut contoh. Aku sedekah ni kan, tak apalah, tak ada masalah. Kadang-kadang kita ni segan kan nak menyumbang, contohnya bulan Ramadan nak menaja buka puasa kan, nak letak nama siapa ni Haji? Hamba Allah dah lah kan. Kita pun tulis hamba Allah, semua 30 malam hamba Allah. Salah ke? Tak ada masalah kan. Jadi benda ini kita kalau tulis, kalau salah seorang nama hamba Allah, tiba-tiba ada seorang pula tulis nama dia, Tuan Haji sekian-sekian nama kan. Lepas tu kita pun judge dia, nak nama dia kena tayang kan. Orang lain semua hamba Allah, dia nak nama dia kena tayang. Kita yang judge dia, kita yang berdosa. Sebab kita sangka buruk pada dia. Adapun dia yang nak letak nama ke tidak ke, itu bergantung pada hati dia. Sungguh pun dia tulis hamba Allah, tapi dalam hati dia ada sikit rasa bangga, aku menyumbang hari ni, aku tulis hamba Allah. Sia-sia juga amalan dia. Maknanya pokok pangkalnya hati kita. Penilaian manusia itu adalah penilaian manusia. Yang kita penting ya penilaian Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاء مَنْسُورًا. Dan kami hadapkan semua amalan yang mereka kerjakan ketika itu, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Surah Al-Furqan ayat 23. Ini yang kita takut. Yang saya katakan tadi, amalan kita ni kita nak tunjuk pada orang untuk mudah-mudahan orang ikut apa yang kita buat, itu silakan. Dan sedekah, kadang-kadang orang rajin update dekat WhatsApp dia, alhamdulillah selesai sedekah subuh kan. Tak apa, dia nak cerita itu hal dia. Itu nawaitu dia, dia ikhlas ke tidak ke, tu dia punya pasal antara dia dengan Allah. Kita ni yang menilai ni, menunjuklah tu hari-hari WhatsApp macam bersama kan. Maknanya hati kita yang sedang rosak. Yang contoh dia. Jadi zaman fitnah ini, maka zahirkan kebaikan yang banyak-banyak. Mudah-mudahan ramai orang boleh ikut cara baik kita itu. Itu pun dakwah. Namun dalam masa yang sama, sembunyikanlah beberapa perkara kebaikan yang kita buat, supaya mudah-mudahan itu juga boleh mendatangkan rahmat Allah. Maknanya kebaikan yang kita buat, dikatakan kalau kita buat 10 kebaikan, 1 ataupun 2 kebaikan ni sembunyikan, sehingga orang lain semua tak tahu. Mungkin pasangan kita pun tak tahu apa kebaikan yang kita buat. Kita berdoa seseorang-seorang, minta doa pada jiran-jiran kita ke, kita doakan kepada sahabat andai ke, orang lain tak tahu. Ataupun kita sedekah, bantu orang susah, istiqamah, orang tak tahu. Maka hal ini kita perlu buat juga, sebab hal-hal yang disembunyikan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika hayatnya. Famous satu kisah yang mana ketika Rasulullah SAW setelah wafatnya, Abu Bakar As-Siddiq ini dia sentiasa nak ikut apa saja kebaikan yang Nabi buat. Dan bila mana dia rasa semua benda yang dia dah buat, dia pun cerita pada anaknya Siti Aisyah, ayah rasa dah semua benda yang Rasulullah buat, ayah dah buat dah. Betul tak Aisyah? Dia tanya. Lalu Aisyah radhiyallahu kata, ya betul, tetapi ada satu perkara yang Rasulullah buat tapi ayah tak pernah buat lagi. Apa dia? Setiap hari Nabi akan pergi ke pasar di pinggir kota Madinah. Nabi akan berjumpa seorang lelaki buta yang duduk tepi pasar, dan Nabi akan menyuapnya makanan. Ini kisah famous kan. Lalu itu yang Nabi buat setiap hari, tapi orang lain tak tahu. Abu Bakar sendiri pun tak tahu. Setelah wafat baru tahu. Allahu Akbar, kebaikan yang Nabi sembunyikan. Lalu Abu Bakar pun pergi. Sampai sana terjumpa seorang lelaki buta Yahudi yang menyumpah seranah Rasulullah. Kau jangan ikut cakap Muhammad tu, dia tak betul apa semua kan. Abu Bakar pun menyuap makanan kepada mulutnya. Kemudian orang tu marah. Kenapa kau tak datang beberapa hari ni?
Kenapa, mana kau pergi? Dia tak tahu bahawa yang datang tu Abu Bakar. Dan dia tak kenal selama ni yang menyuap makanan kepadanya itu ialah Rasulullah. Orang yang dia benci, orang yang dia hina. Suap makan. Kemudian orang tu pun meludah balik. Puy, kau ni siapa? Sebelum ini orang yang suap aku ni dia lemah lembut, dia potong kecil-kecil. Lain cara kau suap ni. Dia tak kenal siapa sebab dia buta. Lalu Abu Bakar pun menangis. Sesungguhnya orang yang menyuap engkau sebelum ini ialah orang yang sama engkau hina selama ini, iaitulah Nabi Muhammad SAW. Menangislah dia mengetahui kebenaran itu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq ini pun mencontohi apa yang Nabi buat, iaitulah melakukan satu kebaikan yang dia sembunyikan. Dalam satu riwayat menyebut Umar radhiyallahu setiap pagi dia nak jumpa Abu Bakar tak ada ke rumah. Dia selalu keluar awal. Mana pergi Abu Bakar ni? Satu hari dia datang awal sikit nak tengok mana pergi Abu Bakar. Dia pun meninjau Abu Bakar keluar rumah. Jalan jauh sampai kat hujung kota Madinah, masuk ke sebuah rumah. Bertambah curiga Saidina Umar, tapi dia tak serbu terus. Rumah siapa pula ni? Ni bini nombor apa pula? Kan? Kita tengok member kita, rumah siapa pula dia masuk ni kan? Tak tahu pula kan? Lalu dia mengintai, setelah berapa lama Abu Bakar pun pergi keluar. Setelah Abu Bakar radhiyallahu balik, Saidina Umar pun terus masuk ke rumah wanita tadi dan bertanya, siapa kamu? Maka wanita tadi pun berkata, sesungguhnya aku ini seorang perempuan tua yang lemah. Aku tidak ada suami kerana suamiku telah mati beberapa tahun yang sudah. Aku tidak ada keluarga lain yang ingin menanggung aku, melainkan seorang lelaki yang aku tidak kenal siapa dirinya, yang setiap hari datang membantu aku di sini. Apa yang dia buat? Dia datang, dia akan mengemas rumahku, dia akan masak untukku, dia akan perahkan susu kambing untukku, untuk aku minum dan sebagainya. Maka kemudian dia balik. Maka itulah perkara yang disembunyikan Sayyidina Abu Bakar kepada orang lain, melainkan orang mengintip dia sendiri. Itu ya, kebaikan yang disembunyikan. Dalam banyak kebaikan, sorok satu dua kebaikan. Mudah-mudahan itulah yang mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian disebut setelah Abu Bakar, Rasulullah SAW menjawab, mana tadi? Makna syair tersebut, demi Allah, kekayaan, pangkat dan kedudukan tidak akan memberi sebarang manfaat jika nafas sesak di dalam dada, atau jika nyawa sudah sampai ke tenggorok, atau jika sakaratul maut telah menjelma. Apa gunanya kekayaan, pangkat dan kedudukan? Semua tak ada manfaat lagi. Mendengar syair itu, Abu Bakar radhiyallahu menoleh ke arah Aisyah radhiyallahu dan berkata, wahai puteriku tercinta, janganlah kamu berkata sedemikian, tetapi katakanlah. Lalu dia membaca ayat, wajaat sakaratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Surah Qaf ayat 19. Kata Abu Bakar, tak perlulah baca syair begitu, bacalah ayat Quran ini. Sakaratul maut akan datang kepada kita secara tiba-tiba. Itulah perkara yang selalu kita lari untuk berfikir tentangnya. Lari kerana rasa kita masih sihat. Kita tak fikir pun pasal kematian, kan? Berapa ramai yang mati mengejut. Ni bulan Rajab, bulan Syakban ni pun banyak kematian. Hari-hari kematian. Kadang-kadang di sekeliling tempat kita ni satu hari sampai 2-3 kematian. Banyak kematian ya, menjelang Rajab dan Syakban ini, bulan yang penuh keberkatan. Wa balikna Ramadan, kita minta pada Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini pun harapan kita, sebab banyaknya nyawa diambil pada bulan Rajab dan Syakban. Jadi tuan-tuan, dalam hal kematian ini, kita tengok saya baru balik daripada Turki, tuan-tuan ya. Tuan-tuan pun maklum, saya ke sana dalam satu misi pengurusan jenazah dan bantuan kemanusiaan. Selama hampir 10 hari saya di sana. Di sana memang tujuan asalnya ialah untuk pengurusan jenazah. Namun kerana faktor mayat yang di dalam timbunan bangunan itu sudah melebihi hampir sebulan, sudah mula reput, sudah mula hancur, maka disebabkan risau kepada risiko penyakit berjangkit, maka mereka hanya khususkan kepada orang-orang atau pihak berkuasa tempatan saja untuk menguruskan jenazah. Kami hanya melihat daripada jauh saja, mana mayat-mayat yang dihancur tu dimasukkan ke dalam body bag, kemudian terus dibawa ke tanah perkuburan, dikebumikan secara beramai-ramai, memanjang macam tu, kan?
Maka kita nak melihat bahawa kematian itu datang mengejut waktu mereka sedang tidur, pukul 4 pagi tuan-tuan, kita tengah nyenyak tidur, tahu-tahu rumah runtuh, wa iyadzubillah min zalik, serentak mati. Sebab itulah mereka kata dalam media sebut hampir 50,000 mati, sedangkan yang digali baru separuh. Masa saya datang tu baru separuh digali, makna kawasan yang terjejas tu lagi 50% lagi belum digali. Sebab apa orang kita balik, maksudnya apa, kita ada hantar tim bantuan dekat sana, kerajaan hantar, tapi mereka dah balik. Sebab fasa yang sekarang ni bukan fasa misi menyelamat lagi, sebab dah lebih sebulan, tentu orang dah mati. Maka sekarang ni ialah fasa membersihkan. Maka mereka ambil masa. Jadi orang situ kata kematian di sini boleh mencecah 100,000 kematian. Tuan-tuan, Allahu Akbar, yang datang mengejut itulah yang kamu selalu datang lari daripadanya. Allahu Akbar. Tuan, masih isyak ke tuan ni? Belum lagi ya. Setelah Abu Bakar radhiyallahu meninggal dunia, ahli keluarganya mencari harta untuk keluarganya. Bukankah dia seorang khalifah, dia seorang Perdana Menteri, dunia dalam genggaman tangannya. Tentulah dia orang yang kaya, Perdana Menteri, khalifah. Namun ternyata mereka hanya menemukan seekor bagal betina, kedai betina je, seekor kedai betina dan 2 helai pakaian. Dalam riwayat lain hanyalah seekor kedai betina, seekor unta dan 2 helai pakaian. Itu saja harta yang ditinggalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Lebih menyedihkan lagi, Abu Bakar menjelang kematiannya dia berkata, kafankanlah aku dengan sehelai bajuku, sementara bagal betina dan bajuku yang satu lagi serahkan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu. Ketika itu dia pakai sehelai baju. Satu lagi tu dia kata, bila aku mati nanti, baju yang aku pakai ni basuh, cuci, kemudian jadikan kain kafan aku balik. Baju yang aku satu lagi ni yang elok sikit ni bagi kepada Saidina Umar. Itu pesan Abu Bakar. Dan kedai betina ni bagi pada dia, nak bagi pada dia juga. Kemudian pesan kepada Umar, wahai Umar, bertakwalah pada Allah, semoga kematianmu tidak sesukar seperti yang aku hadapi ketika ini. Allahu Akbar. Sebaik saja bagal betina dan sehelai pakaian itu diterima Umar Al-Khattab radhiyallahu. Umar yang bengis, yang garang itu pun terduduk dan menangis dan berkata, sungguh kamu telah menyusahkan para khalifah setelah kewafatanmu, wahai Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Umar kata Abu Bakar ni menyusahkan khalifah? Sebab tak ada orang yang boleh challenge dia, kebaikan dia, ya, adilnya dia, dan sangat telitinya dia dalam urusan pemerintahan dia. Allahu Akbar. Inilah amanah seorang khalifah yang tak akan kita jumpakan pada mana-mana khalifah lain selepas ini. Wallahu a'lam bishawab tuan-tuan. Itu yang dapat kita ceritakan tentang detik kematian Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita akan cerita pula tentang kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu. Saya minta maaf sebelum kekurangan, kekhilafan, keterlanjuran kata-kata dah masih ambil, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana ladzina amanu wa 'amilus salih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.